Hai, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bertemu kita kembali sekali lagi bersama dengan saya dari channel Aziza MN. Baiklah, kali ini kita akan menyelusuri tajuk berkaitan dengan jalinan. Cuba anda lihat dan sentuh permukaan pada kulit pokok atau lantai jubir anda. Apakah yang anda rasa? Kesan yang terdapat pada permukaan yang anda lihat dan rasa itu adalah jalinan. Jalinan boleh didapati pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan juga pada karya seni visual. Penggunaan teknik yang betul dapat menimbulkan kesan jalinan pada karya seni visual. Jalinan merupakan kesan atau sifat yang terdapat pada sesuatu permukaan. Setiap objek, sama ada buatan manusia atau alam semula jadi, mempunyai fungsi dan sifatnya yang tersendiri. Contoh jalinan seperti kulit kerang dan kulit kura-kura. Jalinan terdapat pada jenis-jenis jalinan terbahagi kepada jalinan tampak dan juga jalinan sentuh. Kesan jalinan yang hanya dapat dilihat dan tidak dapat disentuh, contohnya ialah seperti kulit tembikai, lukisan, catan dan juga citakan. Hanya melalui deria mata anda dapat menikmati keunikan jalinan yang diwujudkan pada objek-objek tersebut. Manakala jalinan sentuh, kesan permukaan boleh dinikmati melalui deria sentuh dan juga deria lihat. Jalinan sentuh boleh dipindahkan kepada permukaan 2D melalui teknik capan, cetakan, gosokan dan sebagainya. Lihat pada dua contoh gambar yang tertera di dalam slide ini jelas menunjukkan bahawa satu adalah merupakan karya lukisan. Anda boleh nampak jalinan yang dihasilkan tetapi hanya boleh dipandang, tapi bila disentuh hanyalah permukaan rata. Manakala gambar satu lagi ialah menunjukkan helaian daun, di mana helaian daun tersebut dapat dirasai dari segi jalinan-jalinan yang wujud pada daun tersebut. Fungsi jalinan yang terdapat pada objek buatan manusia dan alam semula jadi mempunyai fungsinya yang tertentu, iaitu yang pertama, untuk tujuan keselamatan dan penyamaran. Kebanyakan binatang menggunakan kelebihan ini untuk keselamatan mereka. Contohnya, kuda belang, sesumpah, ular dan juga rama-rama. Haiwan-haiwan ini akan menyamar pada keadaan-keadaan tertentu bersesuaian dengan kulit ataupun warna kulit yang ada pada badannya untuk tujuan keselamatan daripada serangan musuh yang mereka cuba elakkan. Yang kedua, jalinan dapat memberikan kesan cengkaman. Kebiasaannya, fungsi ini ada pada objek buatan manusia seperti tayar dan juga tapak kasut. Namun, tapak tangan manusia juga mempunyai jalinan halus untuk cengkaman. Dari segi fungsi seterusnya ialah hiasan. Dalam karya seni visual, jalinan digunakan
untuk menunjukkan kerealistikan sesuatu karya atau mencantikkan sesuatu karya abstrak. Nilai jalinan dalam hiasan merupakan nilai estetik yang tinggi. Mari kita lihat fungsi jalinan alam semula jadi. Lihatlah pada jalinan yang wujud pada kulit buaya dan juga pada buah durian. Jalinan berfungsi sebagai penyamaran atau perlindungan. Jalinan pada badan haiwan, contohnya buaya, berfungsi membuatkan penyamaran untuk mencari mangsa. Terutamanya bila buaya berkenaan berada di dalam sungai, maka kalau dilihat sekali pandang mungkin kulit buaya tersebut menyerupai kayu mati. Jadi kalau mereka yang kurang peka, maka terperangkaplah dengan penyamaran buaya yang sentiasa mencari mangsa untuk menjadi makanannya. Seterusnya, jalinan sentuh pada kulit durian. Ianya juga adalah untuk berfungsi sebagai keselamatan. Macam mana nak dikatakan keselamatan pada buah ini? Buah durian ini apabila dia gugur ke tanah daripada pokok yang tinggi, isi di dalam masih kekal cantik akibat daripada jalinan duri-duri pada kulit ini, pada kulit durian, memberikan perlindungan pada isi di bahagian dalam yang jelas lebih lembut. Dan pada satu ketika juga buah durian ini menjadi makanan sang gajah. Tetapi apabila dikeluarkan semula oleh gajah tersebut, buah durian itu masih kekal dalam bentuk buah apabila ditelan. Okey, seterusnya fungsi jalinan pada alam semula jadi. Lihatlah pada tumbuh-tumbuhan berduri, pada kuda belang dan juga harimau. Tumbuhan yang berduri jelas menunjukkan bahawa duri-duri yang timbul pada batang pokok itu dapat memberikan perlindungan daripada dia didekati. Dan tumbuhan ini merupakan jenis tumbuhan yang lembut, agak lembut, tetapi untuk tujuan keselamatan supaya tidak mudah dipetik atau dipatahkan. Jadi duri-duri yang timbul itu memberikan perlindungan pada batang pokok tersebut. Kuda belang dan juga harimau dapat memberikan unsur penyamaran dan juga unsur keselamatan bagi haiwan-haiwan ini, di mana haiwan-haiwan ini berfungsi untuk melindungi diri sendiri menerusi warna kulit yang ada pada badan haiwan tersebut. Kadang-kala apabila haiwan-haiwan ini berada pada kelompok tumbuhan tertentu ataupun pada kelompok haiwan yang seangkatan dengannya, maka mereka lebih terlindung untuk keselamatan. Seterusnya, kita lihat pada jalinan pada objek buatan manusia. Contoh di sini saya berikan gambar tayar, tapak kasut dan juga jalinan pada tekstil. Baiklah, jalinan turut digunakan dalam objek buatan manusia. Contohnya pada kenderaan, ianya adalah memberikan kesan cengkaman, terutamanya ketika kenderaan tersebut bergerak.
Jadi apabila kenderaan itu dipandu dalam keadaan licin, maka tayar itu memberikan cekaman apabila di brake. Begitu juga dengan kasut. Tapak yang mempunyai tekstur seperti ini dapat memberikan cengkaman kaki pemakai pada lantai, dan dari segi keselamatan ianya lebih selamat dan selesa untuk si pemakai. Manakala jalinan pada tekstil berfungsi menghasilkan corak hiasan yang menarik. Baik, rekaan sedemikian rupa daripada corak flora dan fauna ini disusun sedemikian rupa dapat menghasilkan satu corak yang menarik. Seterusnya, fungsi jalinan objek buatan manusia yang lain yang dapat kita lihat ialah pada ikatan manik yang dapat dilihat sebagai satu jalinan sehingga membentuk satu rekaan yang menarik untuk pemakai, terutamanya gadis dan juga wanita. Yang kedua, gambar kedua ialah jalinan pada hasil rekaan pada kasut ini. Rekaan corak-corak yang dijalin atas kertas tersebut menghasilkan satu daya tarikan yang menarik. Seterusnya ialah jalinan yang terlahir daripada ukiran kayu. Dan kesemuanya ini adalah bertujuan untuk hiasan dan juga menarik perhatian orang yang memakainya. Mari kita tinjau pula fungsi jalinan karya seni visual. Jalinan pada karya seni visual berfungsi untuk menampakkan pelbagai jenis ruang, contohnya untuk menimbulkan ruang cetek, ruang dalam ataupun ruang rata. Jalinan pada seni kraft pula berfungsi memberikan nilai estetika. Nilai estetika ini dapat kita lihat kehalusan jalinan-jalinan yang dihasilkan dan juga warna-warna yang digunakan. Seterusnya dapat kita tinjau jalinan pada rekaan kapet, rekaan doodles dan juga jalinan pada batik ikat dan celup. Hasil yang berjaya diketengahkan juga memberikan daya tarikan kepada orang yang melihatnya. Baiklah, teknik penghasilan batik. Teknik penghasilan batik dapat dilakukan menerusi teknik lukisan, teknik catan, teknik citakan, teknik batik, teknik ukiran, teknik kolaj, teknik anyaman, teknik tenunan dan teknik sulaman. Sebenarnya banyak lagi teknik-teknik yang boleh diguna pakai untuk menghasilkan jalinan. Yang saya sebutkan di sini adalah merupakan sebahagian daripada teknik yang dapat menghasilkan jalinan. Baiklah, kita lihat pada teknik lukisan. Di mana teknik lukisan dengan garisan-garisan sama ada garisan melintang, menegak, serong, rapat-rapat ataupun garisan silang pangkah akan menghasilkan satu lakaran yang menarik. Jalinan-jalinan daripada hasil garisan yang diterapkan dapat menimbulkan bentuk lukisan itu kepada karya 2D. Seterusnya, pada teknik catan juga dapat kita lihat jalinan-jalinan yang digunakan khususnya untuk menghasilkan jalinan pada dahan darating pokok dan juga jalinan pada daun-daun serta rumput serta bunga-bunga yang cuba diterapkan pada karya catan ini. Seterusnya,
teknik batik, ikat dan celup. Ini adalah pelbagai variasi teknik ikat dan celup yang dapat dihasilkan, di mana dengan cara ikat dan celup dengan pelbagai gaya dan teknik dapat menghasilkan corak yang pelbagai. Seterusnya, kita pergi kepada teknik anyaman. Teknik anyaman juga dapat memberikan penghasilan satu bentuk jalinan yang dapat dilihat dan juga boleh disentuh. Contoh, jalinan pada tudung saji, pada alas pinggan, pada tikar mengkuang, kemudian alat bahan yang dihasilkan daripada anyaman, iaitu barang-barang dimensi baru seperti slipper ataupun sandal, bekas telur, bekas jarum, beg tangan ataupun kotak kasut ataupun kotak tisu. Jadi pelbagai jenis jalinan dapat dihasilkan menerusi anyaman yang digunakan. Dan berdasarkan motif-motif yang diterapkan pada anyaman tersebut, maka jalinan pelbagai dapat diterapkan. Seterusnya, pada teknik ukiran. Dapat kita lihat jalinan-jalinan yang diukir sedemikian rupa sehingga dapat menimbulkan objek-objek yang cuba diketengahkan dari hasil daripada ukiran ataupun gurisan pada kayu yang digunakan untuk menimbulkan objek yang cuba diketengahkan. Lihat pada contoh karya-karya ukiran kayu yang tertera di sini, sama ada karya berbentuk haiwan liar di dalam hutan ataupun suasana perkampungan, dan juga bunga, motif bunga pada ukiran-ukiran yang diukir sedemikian indah. Seterusnya dapat kita lihat pada teknik cetakan, di mana cetakan juga menggunakan teknik gurisan ataupun teknik stensilan. Maka jalinan-jalinan tertentu dapat dilahirkan, di mana sama ada kayu ataupun lino ataupun permukaan yang boleh lembut yang boleh diukir, dilukis dahulu, kemudian diukir ataupun diguris pada bahagian-bahagian yang tidak dikendaki. Setelah itu baru dicatkan dengan warna, barulah diterapkan pada permukaan kertas, maka terhasillah teknik cetakan hasil daripada gurisan-gurisan ataupun hasil gunting pada permukaan kertas, kemudian diterapkan pada permukaan kayu atau lino, dan kemudian dicat dan diterapkan pada kertas. Jadi terhasillah teknik cetakan dalam menghasilkan jalinan. Seterusnya, teknik yang paling mudah yang biasa anda semua lakukan ialah menerusi teknik collage. Teknik collage merupakan teknik yang menggunakan sama ada cebisan kertas ataupun biji-biji, sama ada manik ataupun biji-biji rin, dan juga daun kering ataupun bahan-bahan terbuang yang boleh dijadikan teknik tampalan, dan seterusnya membentuk corak-corak yang dikehendaki. Itulah yang dipanggil collage. Seterusnya, jalinan dapat dihasilkan menerusi teknik capan. Yang ini paling mudah, anda lakukan. Hasil daripada potongan bentuk ataupun corak pada permukaan kentang ataupun jalinan pada bawang, pada bendi, pada daun, maka kemudian disusun ataupun
dicelupkan dengan warna dan diterapkan pada kertas dan disusun sedemikian rupa sehingga menampakkan kesan jalinan yang ketara. Teknik tiupan juga merupakan satu lagi teknik jalinan yang dapat dihasilkan dengan mudah. Hasil tiupan yang pelbagai dapat menghasilkan jalinan-jalinan mengikut gaya dan apakah tema yang cuba diterapkan dalam hasil teknik tiupan tersebut pada karya mereka. Seterusnya, teknik sulaman. Teknik sulaman juga memberikan satu kesan jalinan pada hasil yang ketara. Dapat dilihat pada sulaman-sulaman pada kain, sulaman benang pada kain, sulaman rebin pada kain dan juga kait benang. Jelas ketara dia punya bentuk jalinan-jalinan yang terhasil. Seterusnya, teknik pualaman. Teknik pualaman ini adalah merupakan gabungan warna dan juga campuran dengan cecair lain. Kemudian hasil tindak balas ataupun gerakan yang dilakukan dapat menghasilkan satu campuran warna yang menarik. Contohnya warna campur dengan minyak, warna campur dengan shampoo, maka hasil corak tidak sengaja itu menghasilkan satu jalinan yang menarik. Seterusnya, latihan yang dapat anda ikuti setelah anda mendengar penerangan berkaitan dengan jalinan sentuh, jalinan tampak, kemudian pergi kepada fungsi jalinan, seterusnya teknik penghasilan. Jadi pada penghujung penerangan ini, boleh kiranya anda melihat gambar-gambar ini dan nyatakan jenis-jenis jalinan yang boleh anda sebutkan. Ini juga boleh anda jadikan satu slot perbincangan bersama dengan guru anda. Kalau lihat pada gambar ini, anda dah boleh teka apakah jenis jalinan yang dapat anda sebut berdasarkan penerangan-penerangan yang diberikan. Sama ada ia adalah jalinan sentuh ataupun jalinan tampak. Seterusnya, cuba anda nyatakan fungsi setiap jalinan di bawah. Baik, kat sini saya utarakan 4 keping gambar. Gambar pertama gambar buaya, yang kedua tayar, yang ketiga ukiran kayu dan yang keempat catat. Jadi, apakah fungsi bagi setiap jalinan? Contoh, kalau buaya ni dia jalinan apa? Dan jalinan yang ketara pada badan dia tu adalah untuk tujuan apa? Itu jawapan yang perlu anda tuliskan untuk persoalan ini. Baik, untuk step seterusnya, anda ataupun murid-murid dikendaki membuat pemerhatian objek-objek di sekeliling kawasan sekolah. Murid perlu mengenal pasti jenis jalinan objek tersebut, kemudian pindahkan jalinan objek itu di atas kertas. Baiklah, contoh saya bagi di sini. Sebenarnya banyak objek yang boleh anda dapatkan kesan jalinan dia. Yang pertama, contoh yang dapat saya berikan di sini ialah duit shilling. Jenis jalinan yang dapat anda hasilkan apa dia? Adakah jalinan sentuh ataupun kalau duit shilling itu adalah jalinan sentuh. Bila kita terapkan pada kertas lukisan dengan menggunakan warna, itu dah jadi jalinan tampak. Contoh lakaran jalinan, anda boleh buat pada kertas lukisan dan tampak.
Aktiviti ini biasanya jadual jenis-jenis jalinan ini beserta gambar ataupun corak yang anda hasilkan sebenarnya boleh anda lakukan pada kertas tulisan dan ditampalkan pada buku latihan. Semua kerja buat ini perlu bersama-sama dengan guru. Saya hanya sebagai pencetus idea untuk aktiviti anda di dalam kelas. Baik, seterusnya hasilkan. Untuk yang ini dia lebih hebat lagi. Maknanya anda dah boleh berkarya hasil daripada jalinan yang anda ikuti. Ini merupakan topik pembelajaran yang diharapkan anda berjaya menghasilkannya. Baik, di sini cuba hasilkan karya seni yang berasaskan unsur jalinan mengikut kreativiti masing-masing. Gunakan pelbagai teknik collage, gosokan, capan dan sebagainya yang sesuai bagi menghasilkan kesan jalinan yang menarik pada latar belakang berikut. Baik, gambar ini hanyalah sebagai contoh. Maknanya awak boleh tiru pada gambar ini. Tiru ke, nak menekap ke, terpulang. Kalau guna freehand lagi baik. Kemudian lakukan unsur-unsur jalinan pada bahagian latar belakang dia. Pada objek tersebut dah tentulah anda mewarna. Kemudian jadikan dia bentuk 2D. Dan untuk menarik lagi, gunakan teknik yang saya sebutkan tadi untuk menghasilkan jalinan pada latar belakang objek ini. Kemudian B, setelah anda selesai, maka bolehlah anda tuliskan apresiasi hasil karya yang telah dihasilkan. Nama karya apa, teknik yang awak gunakan apa, dan apresiasi hasil karya. Bolehlah anda ceritakan kategori, jenis jalinan yang anda hasilkan, apakah teknik yang anda gunakan. Okey, itu saja latihan untuk sesi kita pada kali ini. Jangan lupa untuk sesi pengukuhan, anda boleh mencuba untuk menjawab soalan pada kuis interaktif ini. Di sini saya berikan link berbentuk game. Word wall ni adalah game, permainan dalam permainan soalan dalam bentuk permainan. Anda boleh mencuba. Ada 20 soalan yang disertakan. Anda boleh ulang kaji menggunakan link tersebut. Itu saja daripada saya kali ini. Jumpa lagi. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran kita pada hari ini. Diharapkan penerangan dan sesi latihan yang saya kemukakan sebentar tadi dapat memberikan manfaat kepada anda di luar sana. Jangan lupa uji minda anda dengan kuis yang disediakan menerusi link yang dapat anda dapati pada penghujung slide tadi. Selamat mencuba dan jumpa lagi. Pastikan terus memberi sokongan pada saya dan juga channel Aziza MN.